Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, hari ini kita akan sambung balik pelajaran lam untuk bahagian nahwu. Okey, hari ini saya akan terangkan mengenai mufrad, musanna dan jamak. Apa itu mufrad, apa itu musanna dan apa itu jamak. Okey. Yang pertama, yang qasimul ismu min haisul adad ila salasati aqsam, iaitu terbahagi isim dari segi bilangan kepada 3 bahagian. Yang pertama mufrad, yang kedua musanna, yang ketiga jamak. Okey, kat sini dia nak ceritakan kalau isim tu untuk dari segi bilangan terbahagi kepada 3. Yang pertama mufrad iaitu 1, musanna 2, jamak 3 dan ke atas. Okey, yang pertama mufrad, wa ma dalla ala wahidin aw wahidatin, iaitu apa yang menunjukkan ala wahidin, atas satu, wahidin satu muzakkar, maksudnya satu lelaki, atau wahidatin satu perempuan. Contoh untuk muzakkar, haza talibun jadidun, ini talibun seorang pelajar lelaki, jadidun baru. Contoh muannas, hazihi talibatun jadidatun, hazihi ini talibatun seorang pelajar perempuan, jadidatun baru. Okey, kat sini dia nak tunjukkan macam mana muzakkar, macam mana muannas. Kalau muzakkar tak ada ta marbutah di akhir perkataan, kalau muannas ada ta marbutah di akhir perkataan. Okey, yang kedua musanna. Musanna tu apa? Wa ma dalla ala snaini awis nataini bi ziyadati alifi wan nuni aw ya'i wan nun ala mufradihi. Wa ma dalla iaitu apa yang menunjukkan ala snaini atas dua. Isnaini dua lelaki. Awis nataini atau dua perempuan, bi ziyadati dengan penambahan alif wan nun, huruf alif dan nun, atau ya wan nun, huruf ya dan nun ala mufradihi atas seorang. Maksudnya kat sini kalau kita nak tukarkan perkataan tu daripada mufrad ke musanna, kita cuma tambahkan alif dan nun ataupun ya dan nun di akhir perkataan mufrad dia. Contoh kat sini qalamun, qalamun sebatang pen. Nak tukarkan kepada musanna, kita tambahkan alif dan nun di akhir perkataan tu jadi qalamani, dua batang pen. Ataupun kita tambah ya dan nun jadi qalamaini. Okey, yang ni untuk muzakkar. Kalau muannas, contoh kat sini muannas, syajaratun. Syajaratun kat situ ada ta marbutah, jadi dia menunjukkan perkataan itu muannas. Syajaratun sebatang pokok. Okey, daripada sebatang pokok kita nak tukarkan kepada dua batang pokok. Macam mana? Jadi kita tambah sahaja alif dan nun di akhir perkataan. Jadi syajaratani, dua batang pokok. Ataupun kita tambahkan ya dan nun di akhir perkataan. Jadi syajarataini, dua batang pokok. Okey, yang ketiga jamak. Wa ma zada ala snaini awis nataini, iaitu apa yang lebih dari dua lelaki atau isnataini, dua perempuan. Maksudnya lebih daripada dua iaitu 3. Wa fihi salasati anwa'in. Dan jamak ni ada 3 jenis. Yang pertama jamak muzakkar salim, yang kedua jamak muannas salim, yang ketiga jamak taksir. Okey, jamak yang pertama al-jam'ul muzakkar salimi. Jamak muzakkar salim, bila kata muzakkar maksudnya dia menunjukkan kepada lelaki. Wa ma dalla ala akthar min ithnaini bi ziyadati waw wa nun au ya wa nun ala mufradihi, iaitu apa yang menunjukkan ala aksar, atas lebih, min isnaini, lebih daripada dua lelaki, bi ziyadatin waw wa nun, dengan penambahan huruf waw dan nun, atau ya wa nun, ya dan nun ala mufradihi, atas perkataan mufradnya. Maksudnya kat sini jamak ni bila kata bilangan 3 dan ke atas, kita nak tukarkan perkataan mufrad tu kepada jamak, kita tambah waw dan nun di akhir perkataan ataupun ya dan nun di akhir perkataan. Contoh kat sini muallimun, seorang guru. Seorang guru kita nak tukarkan kepada 3 orang guru, kita tambah waw dan nun di akhir perkataan jadi muallimuna. Itu tambah waw dan nun. Kalau tambah ya dan nun jadi muallimina. Okey, tadi musanna pun ada tambah ya dan nun. Jamak muzakkar salim pun ada tambah ya dan nun. Apa beza dia? Kalau musanna sebelum untuk yang dua, kalau musanna untuk yang dua sebelum ya tu baris atas. Contoh untuk 2 orang guru kita jadi muallimaini. Tapi kalau untuk 3 orang ke atas sebelum ya baris bawah. Jadi muallimina. Itu perbezaan ya dan nun untuk musanna dan jamak.
Okey, bila kata jamak muzakkar salim, salim ni maksudnya selamat. Selamat bila kata perkataan tu tak ada diubah-ubah, cuma ada penambahan di akhir perkataan. Okey, tengok dalam kotak tu. Sebab tasmiyah bijam'il muzakkar salim. Kenapa dinamakan jamak muzakkar salim? Sebab bila kata perkataan jamak tu dibuang waw dan nun di akhir perkataan, dia akan kembali kepada perkataan mufrad. Makna yang serupa cuma bilangan yang berbeza. Contoh muallimuna, ada waw dan nun di akhir perkataan untuk 3 orang guru. Okey, jadi bila buang waw dan nun di akhir perkataan muallimun, jadi dia maksud dia 1 orang guru ataupun seorang guru. Okey, yang tu jamak muzakkar salim. Contoh yang ada perkataan yang ada ya dan nun di akhir perkataan, masakinu. Masakinu ni jamak ke bukan? Sebab dia ada ya dan nun di akhir perkataan. Jadi cara dia, kita nak tengok sama ada dia jamak muzakkar salim ataupun tidak, kita buang ya dan nun di akhir perkataan. Bila kita buang ya dan nun di akhir perkataan, jadi masaki. Betul ke tak masaki tu? Tengok dalam kamus, betul tak? Serupa tak maksud dia dengan masakinu? Kalau dia tak serupa, maksudnya yang berbeza, jadi dia bukan jamak muzakkar salim. Dia jamak tapi bukan jamak muzakkar salim, sebab bila kata buang ya dan nun di akhir perkataan, kita tak dapat perkataan asal. Okey. Yang kedua, jamak muannas salim. Jamak muannas salim bila kata ada muannas, maksudnya dia untuk perempuan. Jamak muannas salim ni ya ma dalla ala akthar min isnataini bi ziyadati alifi wa ta'i ala mufradihi, iaitu apa yang menunjukkan ala aksar, atas lebih min nasnataini dari 2, bi ziyadati alifi wa ta'i, dengan penambahan huruf alif dan ta, ala mufradihi, atas yang seorang. Kat sini dia nak cerita, maksudnya kalau kita nak tukarkan perkataan muannas tu kepada jamak, caranya macam mana? Caranya kita buang ta marbutah di akhir perkataan tu dan kita tambah alif dan ta di akhirnya. Contoh talibatun, seorang pelajar perempuan. Kita nak tukarkan kepada 3 orang pelajar perempuan, kita buang ta marbutah dan tambah alif dan ta di akhir perkataan, jadi talibatun. Macam tu juga mudarrisatun. Mudarrisatun, seorang guru perempuan, ada ta marbutah di akhir perkataan, kita nak tukarkan kepada 3 orang guru, kita buang ta marbutah di akhir perkataan dan kita tambah alif dan ta terbuka di akhir perkataan, jadi mudarrisatun. Okey, pasal apa nama dia jamak muannas salim? Sebab dia tak ada apa-apa perubahan pada perkataan tu, cuma dia buang ta marbutah dan tambah alif ta di akhir perkataan. Macam mana kita nak tahu dia jamak muannas salim? Caranya sama macam jamak muzakkar salim. Yang ni kita buangkan alif dan ta di akhir perkataan, lepas tu kita buh balik ta marbutah di akhir perkataan. Contoh muallimatun. Muallimatun, 3 orang guru, ada alif dan ta di akhir perkataan. Kita nak tahu betul ke dia jamak muannas salim ataupun tidak, kita buang ta alif dan ta di akhir perkataan dan letak balik ta marbutah di akhir dia. Bila kata makna yang serupa cuma bilangan yang berbeza, jadi perkataan tu memang jamak muannas salim. Contoh muallimatun, 3 orang guru perempuan. Dibuang alif ta, dapat muallimatun, seorang guru perempuan. Jadi maksud yang sama cuma bilangan yang berbeza, dia jamak muannas salim. Okey, contoh yang kedua, aswatun. Aswatun ni nampak macam jamak muannas salim. Dia jamak tapi kita tak tahu dia ni jamak muannas salim ataupun jamak taksir. Okey, jadi kita buang alif dan ta di akhir perkataan, lepas tu kita bubuh ta marbutah di akhir perkataan dia. Tengok sama dah maksud dia. Kalau sama, dia jamak muannas salim. Kalau tak sama, dia jamak taksir. Okey, kat sini aswatun bila kata buang alif dan ta, kita bubuh ta marbutah, maksudnya berbeza. Jadi dia bukan jamak muannas salim. Okey, jamak yang ketiga iaitu jamak taksir. Jamak taksir ni ma dalla ala aktsari minas naini awis nataini ma'a taghyir suratil mufrad, iaitu apa yang menunjukkan lebih dari 2 lelaki atau 2 perempuan, ma'a taghyiru, dengan perubahan suratul mufrad, perkataan mufrad dia. Maksudnya kalau jamak muzakkar salim dengan jamak muannas salim. Okey, kita faham muzakkar untuk perkataan lelaki, muannas untuk perkataan perempuan. Bila kata muannas, jamak muzakkar salim dengan jamak muannas salim, dia tak ada
perubahan perkataan. Dia cuma ada penambahan huruf di akhir perkataan. Tapi jamak taksir ni lelaki pun boleh, perkataan muannas pun boleh, perkataan muzakkar pun boleh. Cuma bezanya dia merubah perkataan. Masa sebelum ni kita tambah je kat belakang. Jamak taksir tak ada ubah terus perkataan. Okey, at-taghyir yakunu bi, perubahan terjadi dengan yang pertama az-ziyadatu 'alal mufrad, penambahan atas mufrad. Maksudnya penambahan huruf dari perkataan yang mufrad. Contoh qalamun, sebatang pen. Jamak qalamun, aqlamun. Kat situ dia tambah huruf alif dan kat depan dengan alif di tengah. Okey. Yang kedua, an-naqsu minal mufrad, pengurangan daripada mufrad. Maksudnya dikurangkan huruf daripada perkataan yang mufrad. Contoh kitabun, satu buku. Jamak kitabun jadi kutubun. Dia buang alif di tengah-tengah tu. Nombor 3, at-taghyiru fil kalimah, perubahan pada perkataan. Maksudnya dia ubah langsung perkataan tu. Contoh imra'atun, seorang perempuan. Mufrad dia, mufrad. Nisaun jamak dia. Jadi kat sini perkataan imra'ah mufrad, jamak dia nisa. Perkataan tu berubah terus. Okey, jadi kat sini kesimpulannya isim ni dia untuk dari segi bilangan dia terbagi pada mufrad, musanna, jamak. Mufrad ni asal perkataan, musanna kita nak tukarkan kepada 2, jamak kita nak tukarkan kepada 3, bilangan 3. Okey, kalau mufrad satu dia perkataan yang asal, musanna kita nak tukar, mufrad nak tukarkan kepada musanna, kita tambah alif dan nun ataupun ya dan nun di akhir perkataan mufrad tu. Kalau jamak kita nak tukarkan kepada 3, bilangan 3 orang ataupun 3 benda. Jamak muzakkar salim kita cuma tambah waw dan nun di akhir perkataan ataupun ya dan nun di akhir perkataan muzakkar tu. Kalau jamak muannas salim kita cuma buang ta marbutah di akhir perkataan dan tambah alif dan ta di akhir perkataan, ganti kepada ta marbutah yang kita buang tu. Contoh talibatun nak tukarkan kepada jamak muannas salim jadi talibatun. Okey, jamak taksir. Jamak taksir ni dia ada dia tak tambah. Maksudnya tak ada kaedah yang khusus. Nak tahu kena tengok kamus. Jadi kat sini dia ada 3 kaedah, dia ada 3 cara. Yang pertama, penambahan daripada perkataan yang mufrad. Yang kedua, kita kurangkan huruf daripada perkataan yang mufrad. Yang ketiga, berubah yang perkataan tu terus. Contoh penambahan huruf daripada perkataan yang mufrad. Contoh qalamun jadi aqlamun, tambah alif dan 2 alif, satu di depan, satu di tengah. Kalau buang huruf, pengurangan huruf daripada perkataan yang mufrad. Contoh kitabun, asalnya ada alif di tengah, lepas tu dia buang alif tu jadi kutubun untuk jamak kitabun. Yang ketiga, dia ubah terus perkataan tu. Asalnya imra'atun, seorang perempuan, jamak imra'atun nisaun, berubah terus perkataan tu, tak ada kena mengena. Okey. Jadi setakat ini saja pengajian kita untuk hari ini. Kalau tak faham boleh tanya saya sendiri. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.